Assalamualaikum untuk anda semua. Kita kembali lagi ke channel saya, Lentera Kalbu Syaz. Dan pastinya dengan bergemanya irama ini menandakan kita bersama dalam zon seram sejuk. Setelah sekian lama saya menyepi dari berkongsi cerita-cerita seram dan juga kisah benar yang pernah saya sendiri alami, akhirnya kini saya kembali lagi berkongsi satu lagi kisah yang sebenarnya kisah ini sudah lama berlaku. Tetapi pelbagai cabaran yang saya hadapi dalam menyiapkan manuskrip dalam kisah yang akan saya bacakan pada kali ini. Baiklah, kisah yang akan saya kongsikan bertajuk Lift. Kisah saya ini berlaku pada 5 September 2015. Berlaku di salah sebuah hotel terkemuka yang terletak di Sibu, Sarawak. Ketika saya mengalami kisah seram ini, sebenarnya terjadi semasa bertugas di luar kawasan bersama dengan beberapa kawan yang lain. Ini merupakan kali kedua saya menginap di hotel yang saya maksudkan ini. Kali pertama, kira-kira sebulan sebelum kisah ini terjadi. Masa tu cuma saya seorang saja, namun tiada apa-apa yang berlaku. Saya masih ingat lagi, kali pertama saya menginap di hotel ini, saya ditempatkan di bilik yang berdepan dengan pintu lift dan betul-betul bersebelahan dengan kolam renang yang terletak di tingkat 3. Dulu tu masa sendirian rasa seram tu ada juga, tapi malas nak layan perasaan sangat. Maklum sajalah, kalau seorang, secara automatik imajinasi kita akan berada di luar akal logik. Kali ini, saya bersama dengan 2 kawan yang lain. Bilik saya di tingkat 11 dan kawan saya ditempatkan di tingkat 9 atau tingkat 10. Masa tu saya pun dah tak ingat lagi dah dia tingkat berapa. Seorang lagi kawan saya ajak bersama-sama untuk menginap dengan saya di bilik pada malam tersebut. Maklum sajalah, kawan lama katakan, lama dah tak jumpa. Sesekali dapat travelling hujung minggu begini, nak juga buat reunion sambil borak sampai pagi. Alah, seperti zaman duduk asrama dulu-dulu. Lagipun keesokan harinya, kami dah nak check out.
pertama dan diikuti kawan yang 2 orang lagi tu. Baru saya nak tekan butang nombor 11, saya tertengok butang nombor 1, 2 dan 3 dah automatik menyala. Maknanya dah ditekanlah tu. Saya tak ambil kisah sangat. Mungkin ada yang dah naik awal dari kami tadi, dah tekan, atau ada yang nak turun tapi turun di tingkat lain. Itu saja yang ada di fikiran saya ketika itu. Bila dah bertiga begini, mulut memang tak reti nak diam. Ada saja cerita kami bertiga, tak pandai habis-habis. Tetapi bila lift berhenti di tingkat 1, pintu terbuka. Gelap. Tak tahu tingkat 1 ni tempat apa. Mungkin dewan tempat orang selalu mengadakan perkahwinan kot. Saya agak saja. Tapi tak nampak langsung apa yang ada di situ. Dapat tak kalian bayangkan jika kalian berada di ruang yang gelap gelita? Mungkin ini rasanya jadi orang buta agaknya. Begitulah rasa kami bertiga. Sudahlah gelap. Tak ada orang pun. Memanglah. Takkanlah ruang gelap ada orang, ya tak? Sangat tak logik. Punyalah lama pintu lift tak tertutup. Saya yang berada di depan sekali dan berada betul-betul dengan butang nombor lift ni, Allah saja tahu perasaan. Tapi saya beranikan diri menekan butang tutup lift tu beberapa kali. Yesh, dikir sungguh butang ni. Rosak atau apa ni? Monolog saya di dalam hati. Kawan yang seorang lagi yang berada di tengah-tengah kami apa lagi? Habis bergegar seluruh badan. Alhamdulillah, tutup juga setelah beberapa kali percubaan saya menekan butang tutup tu. Selamat. Ingatkan, dah habis kisah menyeramkan. Rupanya ada lagi. Tiba di tingkat 2 lagi sekali. Lift berhenti dan pintu lift pun dibuka seperti tadi. Sebaik saja pintu terbuka luas, kami nampak ruang di tingkat 2 ini hanya ada satu lampu saja yang menyala. Itu pun cahayanya samar-samar saja. Dari pandangan mata kasar saya, cahaya samar itu seakan berkelip-kelip. Dapat anda bayangkan tak bagaimana lampu berkelip-kelip? Macam itulah. Punyalah lama pintu lift ni tak tertutup walau saya dah berkali-kali menekan butang tutup. Kawan yang berada di tengah dah ketakutan. Tangan dia merangkul lengan sebelah kiri saya, bukan main ketat lagi. Siap bergetar lagi tu. Dahlah tangan dia sejuk semacam gara-gara takut sangat. Kawan yang seorang lagi tu berdiam diri dengan mulut terkumak kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya masih konon-konon kontrol Ayu. Tetap cuba bertahan, tetap cuba bertenang sebab saya yang berada paling depan. Cun-cun depan pintu dekat dengan butang lift. Tapi dalam hati hanya Allah saja yang tahu. Hairan jugalah kenapalah lift ni tiba-tiba boleh berhenti di tingkat 2 ni. Sedangkan masa tu memang dah tak ada orang langsung. Melainkan kami bertiga yang naik dan seorang lagi kawan tadi yang terserempak dengan kami di bawah turun nak beli makanan tadi. Saya dah rasa lain macam. Seperti ada yang tak kena apabila lift ni lama sangat nak tutup. Saya cuba amati dalam cahaya yang samar namun memang tak nampak sesiapa pun.
Kalaulah masa tu ada nampak orang, memang sahlah bukan manusia. Akhirnya, setelah saya berusaha menekan butang tutup beberapa kali, pintu lift pun tertutup dan bergerak ke tingkat 3. Lagi sekali, lift berhenti dan pintu lift terbuka seperti tadi. Apabila berhenti dan terbuka pintunya di tingkat 3 ni, saya tak takut sangat. Sebab bilik saya masa mula-mula menginap di sini sebulan lepas, memang betul-betul depan pintu lift ni. Masa tu semua bilik di hotel ini fully book. Sudah pastilah semua bilik ada orang dan semestinya bilik saya yang dulu ni pun ada orang. Itu saya pasti sangat. Sebab tu saya tak berapa takut. Berada di tingkat 3 ni, saya dah agak santai sedikit. Itu saya. Tetapi tidak untuk kedua-dua kawan saya ini. Kawan saya yang di tengah ini memang masih ketakutan dari tadi. Manakala kawan saya yang seorang lagi merasa pelik. Dia melihat seakan-akan ruang yang ada di hadapan lift ini kecil. Seperti kami berada di alam lain. Dan seperti kami di hadapan sebuah lorong dan daun bunga yang ada berhadapan dengan pintu lift ini seakan bergerak-gerak di tiup angin. Tidak lama selepas itu, lift kembali tertutup. Tak ada lagi butang yang menyala nombornya. Hanya butang nombor 11 sahaja yang menyala. Ya, betul. Jauh lagi tu dari tingkat 3 naik ke tingkat 11. Macam-macam boleh jadi sebelum tiba di tingkat 11. Jauh di sudut hati saya mengharapkan agar tak ada lagi kejadian seperti tadi. Tak ada lagi permainan main buka tutup pintu lift. Akhirnya, lift kami naik ke tingkat 11 dengan lancar. Apa yang pasti, kami bertiga sudah tidak sabar nak keluar dari dalam lift ni. Dalam kepala masing-masing, macam-macam perkara yang bermain di fikiran. Terbuka saja pintu lift, apa lagi? Kawan yang tengah inilah orang pertama yang meluru keluar. Saya pula berusaha membuka pintu bilik dengan tangan yang terketar-ketar juga. Siapa yang tak kecut perut apabila 3 kejadian pelik berlaku berturut-turut dan sekali masa saja. Nampak saya memang cool, tapi hati segala macam ayat Al-Quran yang saya baca. Entah betul, entah tidak, saya main belasah je. Dah nama takut memanglah begitu. Terbuka saja pintu bilik saya, kawan saya yang di tengah tadi, tak payah cakap lah, meluru dia masuk ke bilik, terpelanting selipar dia buka, terus dia meloncat ke atas katil. Punyalah takut kawan saya yang seorang ni. Saya pula cepat-cepat cari handphone dan mainkan ayat-ayat suci yang saya save dalam handphone. Nasib ada ayat-ayat suci ni dapat juga saya pasang untuk mengurangkan rasa ketakutan. Itu pun nasib baik ada seorang kawan saya yang sarankan agar saya save ayat-ayat suci ni dalam handphone. Kot-kotlah berguna satu hari nanti. Sekarang saya sangat berterima kasih kepada kawan saya ini sebab dia dah tolong mengingatkan saya suatu ketika dahulu. Kawan saya lagi satu pula sama juga. Memanglah takut, tapi dia tak nak tunjukkan sangat reaksi takut dia tu sebab yang kawan seorang ni tadi dah tersangat takut. Jadi, dia tak nak mengeruhkan lagi keadaan. Saya pula selesai menyimpan semua barang yang kami beli tadi, terus mandi membersihkan diri. Sebab masa tu saya dalam keadaan yang tidak bersih. Biasalah masalah wanita katakan. Dipendekkan cerita, apabila saya dah selesai mandi, kami bertiga bercerita tentang hal tadi. Sebab masih hairan sebenarnya.
Tapi kawan yang sangat takut tadi tu menyampuk ala kadar sajalah. Sebab dia sepertinya masih trauma dengan kejadian yang mengejutkan kami tadi tu. Hanya saya dan kawan saya yang seorang lagi lah yang rancak berbual sambil makan makanan yang kami berdua beli tadi, sebab memang pun kami ni lapar kerana belum makan malam lagi. Setelah difikir-fikir, mungkin juga kejadian itu tadi kebetulan atau memang benda tu nak tunjukkan kepada kami bahawa dia wujud. Mungkin juga sebab keadaan saya masa tu yang tidak bersih, jadi benda ni ikut. Semuanya mungkin. Keesokan harinya kami pun check out. Kami sempat memberitahu kepada pekerja di kaunter hotel ni tentang kejadian malam tadi dan jawapan dari mereka, kejadian sebegitu dah biasa di sini. Ya, memang kalau sebut hotel di mana-mana pun tetap ada hal begini berlaku. Saya dulu pun ketika menghadiri kursus di salah sebuah negeri di Pantai Timur juga turut mengalami kejadian pelik. Cuma bezanya benda tu tak main pintu lift. Kenangan kami bertiga sekawan di hotel ini akan kami ingat sampai bila-bila. Apa yang saya tak sangkal adalah di dunia ni bukan hanya kita manusia saja, malah kena ingat bahawa mereka juga ada. Malah sehingga kisah ini habis ditulis pun, saya sendiri mengalami masalah dalam menyudahkan penulisannya. Ia seperti tak nak ditulis dan diceritakan. Hingga kan saya sendiri pun dah ingat-ingat lupa juga jalan ceritanya. Saya hanya ceritakan sedikit saja jalan ceritanya, namun saya tetap juga mencuba dan terus mencuba, dan hingga ke hari saya berjaya menyiapkannya. Kisah ini pun sudah 5 tahun berlalu, iaitu tahun ini, tahun 2020. Kisah ini mungkin tidaklah sangat menyeramkan bagi anda, tetapi bagi kami bertiga, ia sangat menyeramkan.